Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua dengar Selamat dengar ke? Selamat pagi dan Assalamualaikum. Dengar Waalaikumsalam, Dengar, sir. Dengar, alhamdulillah. Kita tunggu dulu semua masuk Boleh. Baik, sir. Alright. Kenapa semua tak ada gambar ni? Semua malu Tak ada seorang pun buka video ni. Hanya dengar audio saja. Tak sudi ke nak tunjukkan muka masing-masing? Macam tak sudi je tunjuk muka. Danish. Okay. So, pertama sekali saya nak tanya, dah tengok Persidos ke belum? Dah. Semua dah? Sir. Sudah. Dah ada isi kehadiran dalam Sidos belum? Dah, sir. Sudah. Sudah. Okey. Tahniahlah kepada sesiapa yang dah buka Sidos dan harap penonton semua yang ada dalam tu awak bacalah Okey. Tak tahulah saya tak tahu tidak cukup tidak 70 orang dalam ni sebab kelas saya sepatutnya 70 orang dalam ni untuk IB. Okey, dalam IB sepatutnya 70 orang. Nanti saya akan cek satu-satulah untuk kedatangan dalam ni. Kat saya memang dah keluarlah kehadiran awak. So saya akan cek satu-satu selepas habis kelas nanti saya akan cek satu-satu siapa yang masuk siapa yang tak lah. Dan saya harap semua masuk lah sebab kita nak bincang. Sekarang ni baru ada 53 orang saja yang masuk. Banyak ramai lagi tak masuk ke? Masih lagi tidur ke? Ada lagi yang tidur ke? Ada lagi ke kita nak bagi masa untuk penuhkan 70 orang? Loading kot. Loading? Entah. So, sekarang saya nak tanya. Saya tanya awak semualah. Siapa yang menggunakan, ramai tak yang menggunakan wifi kat rumah? Saya, sir. Siapa tu? Saya tu siapa? Nopara. Lagi siapa lagi ada yang gunakan wifi kat rumah? Saya tu siapa? Ifa. Lagi? Razia. Saya. Ada yang menggunakan data plan tak? Ada, sir. Ramai yang guna data plan Ramai. Pada mana yang guna data plan tu harap bertabahlah sebab kelas kita ni panjang ni.
kelas kita memang panjang sebab kerana jadual saya, kelas kita ni daripada pukul 8 sampai pukul 12 ni 4 jam. So memang kena bertabahlah kepada kepada korang semua yang guna data plan ni sebab masa panjang ni kita akan gunakan sampai topik kita habis. Okay, sekarang ni hanya ada 57 orang. Mana lagi? 7 orang yang masuk. Tinggal lagi berapa orang lagi yang tak masuk? 70 orang. Tolak dengan 57. 13 orang lagi tak masuk ni. On the way. Terima kasih Alamin kerana memberikan respon. Okey, nota yang saya bagi dalam PowerPoint saya bagi dalam SIDOS tu. Okey, yang ni kan saya bagi kan? Betul? Betul. Definition of international business. Betul. Definition of domestic business. Betul. Betul. So, awak kena ingat kita kita punya bab 1 sahaja kita mengambil masa selama 3 minggu untuk kita habiskan. Bab 1 panjang Okey, dan untuk IB ni kita hanya ada 5 topik sahaja. Tapi 5 topik pun pembahagian untuk subtopik terlalu besar, terlalu banyak. So awak kena bertabahlah untuk belajar topik 1 pun kita mengambil masa selama 3 minggu untuk habiskan topik 1. Okey, jadi untuk nota yang saya dah upload ke SIDOS ada kalau ikutkan learning outcome untuk minggu ni lah, minggu depan saya akan masukkan slide yang baru lah, slide yang baru tapi masih lagi dalam topik 1. Okey, kalau anda tengok learning outcome, kita boleh start semua Boleh. Okey, kita start. Kita jangan buang masa lagi lah. Okey. Saya pun tak nak ada yang kerugian data nanti kalau kita asyik berat kosong sahaja. So kalau anda tengok learning outcome, explain international business overview. Okey, yang kedua, explain the influence of external and internal forces in international business. Yang ketiga, elaborate the drivers of globalization in international business. Dan yang keempat adalah discuss implication of international business to functional areas. Okey, itu adalah screen orang lain. Apa dia? Apa? Kenapa? Ada apa? Ada masalah? Orang lain share. WhatsApp. Apa Ada dia? WhatsApp sebenarnya. Ada orang lain apa? WhatsApp Screen, saya ada screen. dekat sini. Ada screen WhatsApp orang lain ni, sir. WhatsApp orang lain? Syafiz kot. Saya tak faham apa benda ni. Syafiz tutup share screen Syafiz. Syafiz buat hal lah Syafiz. Zahirah semua dia tu kenapa tu? Kantai. Ya betul. Sudah. Kantai. Sudah Bos. Kantoi. Farah Aida, Bisa. Nurul Hidayah. Wah, ramai yang awak. Nok Izati. Okey. Nampak untuk topik 1 tu itu learning outcome yang saya nak capai dengan anda lah untuk minggu ini. Jadi saya harap semua dah baca nota lah. Awak pun boleh print nota daripada SIDOS yang saya bagi itulah sebelum ni. Jadi kita akan tengok pada 4 subsection ataupun subtopik untuk hari ini, iaitu definition of domestic business, definition of international business. Ada beza antara international business, definition of international business dengan definition of domestic business. Okey, tapi walaupun domestic business masih lagi dalam international business lah. Cuma kita nak bezakan international business dengan domestic business dalam konteks international business itu sendiri. Okey, nanti kita tengok overview dulu overview berkenaan dengan IB dulu Jadi kita akan tengok nanti differences between IB and domestic business. Okey. Banyaklah differences dia. Ada sampai 9 lah. 9 perbezaan di antara IB dengan domestic business. Okey, dan kita ada reflection 1 dan saya harap awak boleh kita bersama-sama boleh jawablah. Apakah reflection 1 yang
jawapan anda lah untuk reflection 1, iaitu yang pertama, differentiate international business and domestic business in term of area of operation, currency, capital. Kita ada 9 tadi perbezaan di antara IB dengan domestic business. Dan state an example of international business firm, company ataupun domestic lah. Okay, yang ni kita sama-sama orang kata berikan pendapat masing-masing. Mungkin sebab sekarang ni untuk international business, anda hari-hari terlibat dengan international business. Anda beli barang, kan semua nak barang branded kan, beli barang, awak pergi kedai tu, kedai ni. Tapi sebenarnya awak tak tahu sebenarnya mereka ni sebenarnya mengamalkan IB, international business. Sebab produk-produk yang daripada luar negara, produk-produk yang dalam negara, okey, walaupun produk tersebut memang popular di sini, tapi kebanyakannya adalah bersifat IB, international business, yang mana produk tersebut memang asalnya daripada luar negara. Okey, dan ada juga walaupun produk-produk berasal daripada luar negara, tapi kilang dia ada di Malaysia, tapi bukan hak milik Malaysia, masih lagi hak milik antarabangsa lah. Okey, IB. Yang kita akan tengok satu-satu. Okey, kita akan tengok nanti external environment in IB. Okey, economic, political, semua itulah. Okey. Dan internal capital, raw material, people, itu dalam internal. Kena ingatlah internal dan external tu yang penting lah. Apa lagi? Production, okay, marketing, environment. Reflection tu nanti kita akan bincang juga. Summarize the external factor of IB using a mind map. Okay. Dan 2, explain any 3 internal factors in IB. Okay, itu last lah untuk reflection 2. Okay, saya nak tanya anda semua. Setakat yang awak baca nota, apa yang awak tahu tentang international business? Sekejap saya nak buka kipas, panas lah. Okay, apa yang awak faham tentang definition of IB? Tak kisahlah apa sahaja yang anda faham tentang IB. Melibatkan contoh kita permintaan produk tu dari luar negara, sama ada produk tu dari brand, contoh macam dia brand Uniqlo dari Japan. So dia ada banyak store dekat Malaysia. So kita pun beli, itu pun termasuk dalam international business. Yes, alright. Betul. Yes. Okay. Itu betul. So sekarang ni itu yang menariknya IB. Sebab apa? IB ni adalah benda yang berada di sekitar awak sahaja. Apa yang anda gunakan sehari-hari sebenarnya. Kan macam ni siapa tadi cakap tadi? Danish. Danish. Danish suka beli baju Uniqlo. Uniqlo ni ialah kalau tengok mana-mana mall pun ada Uniqlo. Kat Melaka pun ada 3 ke 4 cawangan Uniqlo. H&M pun ada berapa kat Melaka, ada 3 cawangan. Tapi adakah itu semua adalah produk Malaysia? Bukan itulah produk antarabangsa. Kalau Dennis tadi, Dennis tahu tadi kan, beritahu tadi untuk produk Uniqlo daripada mana sebenarnya asalnya Uniqlo? Daripada Jepun. H&M, mana asalnya produk tersebut? Euro ke? Tak silap saya, tak ingat. Euro ke US? Saya Saya rasa macam H&M tu adalah daripada US, sebab H&M tu memang popular lah kan. maybe lah. H&M tu kan. So macam saya tengah belajar yang sangat suka membeli barang Adidas. Betul? Adidas. Walaupun ada Adidas Malaysia, okey, Adidas Malaysia, tapi produk Adidas tu masih lagi adalah produk luar negara. Mana asalnya? Jerman. Okey, apa lagi? Nike. Mana asalnya Nike tu? Kita dulu sebut US. US. Semua produk-produk ini memang kita gunakan sehari-hari, betul? Betul. Okay, kalau kita pergi supermarket Al Ihsan apa semua kan, semua orang nak beli Nike, nak beli Adidas, semua kan. Senang sangat awak nak dapat produk-produk tersebut kat Malaysia. Okey. Sedangkan kalau ikutkan norma dia ataupun dalam perniagaan dia, okey, itu adalah international business. Sebab kalau tengok kepada apa panggil ni, definition dia, IB involve transaction across border where business is conducted between countries. Bermakna kalau kat sini
IB ni memang melibatkan urus niaga, melepasi sempadan. Okey, melepasi sempadan. Maknanya kalau produk US ada di Malaysia, bukan setakat di Malaysia saja, di Indonesia, di Vietnam, di Jepun, merata-rata ada, bukan sekadar di Malaysia saja. Itu adalah definition of IB. Okay, definition perniagaan antarabangsa. It refers to the performance of trade and investment activities by firm across national borders. Okay, merujuk kepada prestasi sesebuah syarikat untuk menjalankan aktiviti pelaburan melepasi sempadan. Contohnya, contoh yang kita boleh buat, sekiranya sesebuah syarikat, contohnya daripada Jepun, daripada Jepun berkeinginan untuk mengeluarkan sesuatu produk, tapi dia tak menggunakan tempat di Jepun untuk membuka kilang ke kedai whatsoever lah, tapi dia memilih contohnya negara Malaysia untuk mereka membuka kilang dan menjemput semua rakyat-rakyat daripada Malaysia untuk bekerja di kilang tersebut. Bukan setakat di Malaysia saja, mungkin ada di Vietnam, mungkin ada di Filipina, mungkin ada di Thailand, semua tu kan. So, itu sebenarnya adalah aktiviti pelaburan yang dibuat oleh negara yang berpangkalan di Jepun. Tapi memang ada lah, mungkin ada HQ dia adalah di Jepun. Kalau awak tengok di Malaysia ni, kilang-kilang yang ada di Malaysia ni, siapa yang monopoli kilang di Malaysia ni? Jepun, Korea, Singapura. Singapura ingat walaupun Singapura kita berjiran dengan kita, dia walaupun berjiran dengan kita dekat saja, tapi mereka masih lagi, kalau dia ada syarikat di Malaysia, mereka masih lagi mengamalkan perniagaan antarabangsa sebab mereka adalah negara yang berbeza dengan kita. Okey, jadi berapa banyak kat Melaka ni pun dekat kilang berapi tu, berapa banyak kilang yang ada. Bila saya pergi kat kilang, ada kilang Jepun, kilang daripada Singapura, kilang daripada Korea, semua tu kan. Mereka menjalankan aktiviti pelaburan langsung di Malaysia dengan membuka kilang di Malaysia. Dan apabila saya tengok, bukan sekadar di Malaysia saja mereka buka. Ada di Thailand, Kenny Leather. Saya pernah saya pergi Kenny Leather yang kat kilang berapi. Saya tanya, Kenny Leather tu yang buat barang Bonia tu. Kebetulan saya tanya, dia punya pemilik di Jepun. Pemilik Jepun tu memang boleh cakap bahasa Melayu amat fasih. Fasih sangat. Memang fluent sangat cakap bahasa Melayu sebab dia dah duduk sini selama 35 tahun duduk kat Malaysia ni. Saya tanya dia, selain daripada Malaysia, kat mana lagi kilang yang dia ada? Dia kata kilang yang dia ada di Thailand, dia kata. Maknanya dia memang mengamalkan international business yang mana dalam konteks aktiviti pelaburan di Malaysia dan juga di Thailand. Jadi kena beza Kalau awak nak bezakan dengan domestic business, kita masih lagi dalam konteks IB, dalam konteks international business. Tapi kalau awak tengok untuk domestic business, IB juga disebut involve transaction across border where business is conducted between countries. Sama juga dia punya maksud. Tapi refers to performance of trade and investment activity by firm across national borders. Maknanya di sini akan ada orang kata domestic business ni akan ada hanya macam mana saya nak cakap, mereka akan menumpukan perhatian kepada syarikat-syarikat ni akan menumpukan perhatian mereka kepada kepada pelaburan di domestik. Lokal lah. Tidak, di lokal. Lokal. Sama juga masuk tadi dengan international business, tapi di international business ni kalau ikutkan banyak perniagaan yang mereka buat. Kalau Adidas, seluruh negara ada Adidas. Brazil ada, apa lagi kat mana ada. Semua tempat ada Adidas, semua tempat ada Nike. Memang dia punya pasaran global. Tapi untuk domestic business lebih kurang sama macam IB juga, definition of IB, tapi dia memang menumpukan kepada perniagaan domestik. Contohnya kalau dia pilih Malaysia sahaja yang mereka gunakan untuk menjadi tempat pelaburan mereka. Macam tu. Faham tak? Faham. Faham tak?
Faham Ada siapa tak faham? Nama apa dah? Berada di PM3B. Mana si Adin? Syarifuddin, ada tak? Syarifuddin. Jawab sikit. Jawab sikit Syarifuddin. Masuk ke tidak? Syarifuddin. On the way masuk je. Amboi, saya dah On the way bercakap. masuk. On the way masuk. Saya bercakap dah hampir beberapa minit tak masuk-masuk lagi. Lama dah ni saya bercakap ni. Kalau ikutkan sini berapa orang dah masuk Baru 62, ada 8 orang lagi tak masuk. Anik mana Anik? Anik masuk tak Anik? Anik masuk tak? Tak masuk juga. Bagus. Okay, so kita tengok differences between IB and domestic business. Okay, aku tengok yang pertama, domestic business is defined as the business whose economic transaction is conducted within the geographical limit of the country. Limit, okay, aku pegang kepada perkataan limit, terhad sahaja. Okay, contohnya macam saya kata tadi lah, kalau syarikat daripada antarabangsa ni, tak kisahlah syarikat antarabangsa ataupun Malaysia sendiri, okay, Malaysia sendiri contohnya, pun mengamalkan international business kepada sesiapa yang pernah pergi jalan-jalan kat Indon, jalan kat Thailand, Vietnam, mereka sebenarnya boleh nampak sebenarnya keseluruhan berkenaan dengan IB ni, international business ni. Sebab saya pernah pergi berjalan kat Indon, saya pernah nampak bank yang milik Malaysia ada kat sana. Okey. Maybank kan? Maybank. Saya pergi jalan-jalan kat Jakarta, ada satu Maybank. Warna korporat kuning sama, cuma yang ada beza sikit sangat. Mungkin dia tambah kat Maybank tu ada Maybank Indon ke Maybank apa-apalah, tapi memang ada di sana. Okey, itu kita panggil sebagai domestic business. Sebab apa? Sebab Malaysia hanya pilih Indon sahaja untuk membuat pelaburan asing kat sana. Okey, saya pergi Vietnam, saya pergi Thailand, tak ada Maybank, tapi hanya ada di Indon sahaja. Itu adalah domestic business, tapi kita masih lagi melangkaui sempadan sesebuah negara, kita masih lagi menggunakan kaedah international business. Okey, faham? Maknanya geographical tu adalah limit untuk sesebuah negara. Okey, limit sahaja, bukannya keseluruhan. Kita masih lagi membuat perniagaan secara langsung di luar negara, tapi limit atau terhad kepada negara-negara tertentu sahaja. Boleh? Faham semua? Faham, okey. International business refers to a business which is not restricted to a single country. Ni IB pula. Untuk international business, perniagaan antarabangsa memang tidak strict kepada single country. Maknanya dia boleh lebih daripada 1, 2 ataupun banyaklah, lebih daripada 100 country pun tak apa. Itu kita panggil international business. Itu adalah perbezaan yang pertama lah. Okey. Yang kedua, perbezaan yang kedua, the area of operation of domestic business is limited. Semua limited, semua terhad, which is the home country. Okey, maknanya the home country itu apa? Negara ni lah, negara asal lah, which is the negara asal. On the other hand, the area of operation of international business is variety lah, banyak lah. Contohnya serve many country at the same time. Okay, untuk international business, untuk domestik, kita hanya menumpukan kepada contohnya kita di Malaysia adalah HQ, kita hanya menumpukan kepada satu negara sahaja untuk memasarkan produk kita. Contoh macam Maybank tadi kan. Okey, di Indonesia sahaja. Jadi dia punya aktiviti kerja tu adalah terhad kepada kawasan Indon sahaja. Tapi untuk IB, kalau IB contohnya kalau tengok Standard Chartered kan, Standard Chartered, kita tengok bank, Standard Chartered. Standard Chartered kat Malaysia ni kat mana bank yang ada? Cawangan bank yang ada. Saya tengok ada kat KL je banyak. Kat Melaka ada satu. Kan? Maybe KL ada lah. KL ada kan. So KL dia ada HQ dia. HQ dia bukannya HQ yang kata mengamalkan pemilikan dia adalah daripada Malaysia. HQ dia memang asal daripada overseas, sebab Standard Chartered ni memang bank daripada overseas. Tapi kat Melaka ada satu saja cawangan. Kenapa tak banyak Standard Chartered?
berbeza dengan Maybank, CIMB, apa bank Islam, contohnya banyak cawangan di Malaysia ni, setiap tempat ada, BSN semua kan. Sebab dia adalah produk Malaysia. Tapi kalau produk overseas, mereka akan terhadkan tapi masih lagi dalam konteks international business. Semua tempat ada, tapi dilihat kepada kapasiti mereka untuk berada di sesuatu tempat. Okey, itu dia punya kaedah pasaran international business yang mereka buat. Okey, itu adalah yang kedua lah, perbezaan yang kedua. Okey, perbezaan yang ketiga. Awak boleh baca sendiri kot. Sebenarnya semua perbezaan, the quality standard of product and services provided by a domestic business is relatively low. Maknanya quality standard tu untuk domestik tu agak rendah. Okey, kenapa dia agak rendah? Kenapa kualiti dia agak rendah? Kerana sebab dia hanya menjaga area yang kecil sahaja. Maknanya kalau home country, kalau kita di Malaysia memasarkan produk, kita menempatkan Maybank kita di Indon, mereka hanya menumpukan kepada itu sahaja. Okey, hanya menjaga kualiti yang ada di Malaysia dan masa sama dia akan menjaga kualiti untuk Indon. Okey, dia tak ada macam mana cakap, dia tak ada satu kaedah yang untuk meningkatkan lagi mutu mereka, supaya Malaysia, Maybank Malaysia ni tidak apa panggil, kalau ada di Indon Maybank, tidak lebih yang ada di Malaysia. Contohnya kalau di Malaysia kualiti yang ditetapkan macam tu jugalah yang ada di Indon. Macam tu. Okey, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sebab itulah dia punya standard quality product dan services provided by domestic business adalah rendah. Lebih rendah daripada international business yang sebetul-betulnya perniagaan antarabangsa. Okey. Kalau untuk international business pula, kau tengok conversely, the quality standard of international business, aku pun dah lain macam dah. Okay, international business are very high, which are set according to the global standard. Okay, manakala awak highlight kepada global standard, maknanya kita sebenarnya kalau sesebuah syarikat ingin memasarkan produk mereka di seluruh negara, mereka perlulah ikut standard antarabangsa yang ada di sesebuah negara tersebut. Jadi untuk bersaing dengan mana-mana syarikat di luar negara, mereka perlu tetapkan standard yang lebih tinggi daripada syarikat yang sedia ada. Sebab itulah mereka punya kualiti lebih tinggi. Okey, mereka berlumba-lumba. Contohnya, kalau awak tengok persaingan antara Nike dengan Adidas kan. Saya tengok yang tu terdekat kan, sebab kita punya kat Malaysia ni Nike dengan Adidas yang terlalu banyak mengeluarkan produk yang jenis sukan kan. Mereka berlumba buat keluarkan barang bermusim, kasut, baju, semua kan bermusim. Okey, berlumba-lumba. Jadi kita pun ada banyak pilihan untuk membeli produk daripada Nike dan juga Adidas. Okey, tapi standard yang mereka keluarkan akan dipertingkatkan untuk menyaingi produk-produk lain di pasaran yang sama. Pasaran yang sama maksudnya kalau barangan sukan, mereka akan bersaing secara sihat untuk menetapkan standard yang tinggi. Bila standard yang tinggi, mereka boleh tawarkan harga yang lebih tinggi. Betul? Harga yang lebih tinggi. Jadi kalau tengok produk Nike, produk Adidas, ada ke yang harga RM10, RM20? Ada tak? Pernah nampak tak produk? Tak ada kan? Biasanya t-shirt sahaja pun berharga 50 dan ke atas. Pergilah Alisan, nak cari baju yang Nike, t-shirt Nike kat Alisan tu, nak cari yang harga RM30. Mana ada? Kalau ada saya nak beli 10. Memang tak ada. T-shirt bodoh je tapi harga RM59, RM69. Okey, dan orang akan membandingkan, produk Adidas pula, pergi tengok produk Adidas, lebih kurang harga sahaja. Mereka akan cuba bersaing secara sihat untuk tetapkan piawaian standard yang lebih tinggi. Okey, kepada yang memang minat sesuatu barangan, mereka akan bandingkan harga dan juga kualiti yang ada pada sesuatu produk tersebut. Macam saya pun, saya tengok Nike, pakai baju t-shirt Nike agak panas lah.
harga mahal lah. Saya beralih kepada Adidas contohnya. Beralih pada Adidas. Adidas saya pakai, walaupun baju dia harga lebih kurang Nike, tapi baju dia best pakai. Sebab jenis kain jersey, kain cotton yang serap peluh. Jadi sinilah sebenarnya standard yang perlu dipatuhi ataupun cara marketing mereka yang mereka perlu buat untuk menyaingi produk yang sama di pasaran international business. Okey, dan apa yang dikeluar di Malaysia akan mereka keluarkan di mana-mana negara juga. Seperti di Thailand, di Netherlands, di Spain, semua sama baju dia. Sebab tu kalau kita pergi jalan mana-mana, baju yang t-shirt ke barang-barang yang ada di Malaysia akan sama barang-barang yang ada di luar negara. Cuma bezanya adalah sampai ke Malaysia mungkin agak lambat sikit daripada negara-negara lain. Okey, contohnya baju yang bulan lepas dah keluar orang kata design yang terbaru di US, tapi di Malaysia tak sampai lagi. Kan, di Malaysia tak sampai lagi. Kita dah tengok dah dekat kat internet, dah keluar dah kasut Air Jordan yang terbaru kat internet. Tapi kat Malaysia tak sampai lagi. Kat US dah lama pakai. Contohnya sebulan 2 bulan dah pakai. Diorang dah mula beli. Kan? Okey, tapi kat Malaysia tak sampai lagi. Itu bezanya. Okey, dan lepas bulan 2 bulan barulah rilis di Malaysia ataupun di negara-negara lain. Kita pun mulalah macam nak berebut, nak tempah keluaran terbaru daripada pengeluar pakaian di dunia contohnya. Okey, itu adalah perbezaan yang ketiga. Okey, yang keempat, domestic business deal in the currency of the country each which it operate. On the contrary, the international business deal in the multiple currencies. Okey, so apa yang saya cakap tadi, apa yang awak faham tentang sebenarnya untuk contoh ataupun differences yang keempat ni? Kalau tadi Maybank hanya buka di Indon, dia hanya menggunakan mata wang sana sahaja untuk berurusan, betul? Betul. Jadi kalau untuk IB, international business, dia deal dengan multiple currencies. Banyak mata wang yang mereka akan berurus niaga. Itu bezanya. Lagi. Okey, untuk yang kelima. Domestic business requires comparatively less capital investment as compared to international business. Macam mana tu? Modal kecil. Modal sedikit kecil daripada domestik. Daripada domestik lah. Okey, daripada IB lah. Domestik sebab kita hanya menumpukan kepada terhad sahaja, tapi untuk international business banyak yang kita masuk, maknanya kita menggunakan modal yang lebih besar. Okey, yang keenam, difference yang keenam. Domestic business has few restrictions as it's subject to rule, law, taxation of single country. As again, this international business is subject to rule, law, taxation, tariff and quotas of many countries, and therefore it has to face many restrictions which are barrier in the international business. Okey, apa yang faham kat situ? Bayar cukai import. Kalau kat domestik, cukai import tu memanglah. Kalau kat domestic business. Diam. Nampak tak Puan Hadijah kat situ? Nampak. Tak nampak. Mana? Nak tengok. Tu Puan Hadijah. Hai. Halo guys. Dah nampak tak? Buku saya tak nampak pula. Sekejap kenalah. Okey. So kalau dalam domestic business, kita hanya berhadapan dengan satu undang-undang politikal, undang-undang, mungkin GST yang diamalkan, semua kan. Maknanya hanya kuranglah kita punya cabaran untuk mengikuti segala sekatan, ada peraturan sekatan. Okey. Tapi kalau kita buat IB, international business ni, melalui pelbagai negara, maknanya kita akan melalui pelbagai halangan. Sebab setiap negara mempunyai halangan yang berbeza. Okey, bukannya halangan yang sama. Okey, di India lain dia punya halangan dia.
Mana lagi? Di Singapura lain, di Jepun lain. Okey, semua tempat berbeza-beza dia punya halangan. So, inilah yang akan memberikan satu cabaran kepada international business untuk memahami keseluruhan halangan yang ada di sesebuah negara. Okey, berbanding dengan domestic business ni dia hanya menumpukan pada satu negara saja ataupun limit saja, satu ataupun dua negara sahaja. Okey, halangan mereka boleh faham sebenarnya apa yang halangan yang berlaku di negara yang terhad ini. Okey, faham? Faham. Okey. So, nombor 7. Differences yang ketujuh. The nature of customers of a domestic business is more or less same. Nature of customer of a domestic business is more or less same. Unlike international business, wherein the nature of customer of every country is served is different. Maksud dia? Apa maksud dia? Pelanggan Jenis customer dia lain-lain. Ha? Jenis customer dia lain-lain. Rasa. Layan Kalau domestik sebab dia punya negara tak banyak kan, hanya satu dua negara saja yang kita masuk, mungkin kita dapat faham lah, kita dapat tahu sebenarnya apakah kehendak pelanggan untuk satu tempat sebab tak banyak negara yang kita masuk. Tapi kalau untuk international business, kita terpaksa berhadapan dengan pelbagai orang. Nature of customer, kehendak orang tu orang ni nak ni, macam-macam kehendak mereka. Kita keluarkan barang, mungkin memenuhi spesifikasi yang dikehendaki oleh orang A, tapi orang B tak nak macam tu, nak benda lain. Orang C nak benda lain. Jadi kita terpaksa berhadapan dengan pelbagai kerenah pelanggan untuk kita masuki pelbagai negara. Okey. Begitu juga dengan saiz. Saiz maksud saya kalau kita syarikat pengeluaran baju. Okey, kalau kat Malaysia saiz lain, Asia saiz lain, betul. Asia ada banyak jenis. Euro ada, Japan ada. Euro ada, Japan ada. Itu memberikan cabaran sebenarnya kepada mana-mana syarikat yang ingin menjalankan kaedah international business. Okey. Yang ke-8. Business research can be conducted easily in domestic business. As against this, in the case of international research, it is difficult to conduct business research as it is expensive and research reliability varies from country to country. Apa maksud dia? Research. Kajian. Expensive, mahal sikit sebab dia country to country dan various. Kalau business research, kita boleh buat senang je untuk domestic business. Sebab apa? Sebab tak melibatkan banyak negara, betul? Maknanya kos kita pun murah lah. Sebab dalam perniagaan kita perlu buat research. Research ni macam mana research ni? Maksud research ni? Apa maksud research ni? Kajian, banyak kajian dari segi produk. Survey kehendak seseorang itu. Seseorang tu behavior, kita rasa setempat, culture dia orang macam mana. Jadi kita kena buat research sebelum kita menjual barang. Tak boleh main jual macam tu saja. Kita perlu buat research supaya kita dapat keluarkan barang yang tepat kepada pelanggan. Faham? Terpaksa kita mesti mengeluarkan barang yang tepat untuk dibeli oleh pelanggan. Tak boleh sesuka hati je keluar. Contohnya, kalau awak syarikat daripada Malaysia, tiba-tiba nak buat domestik ataupun international business, dengan mengeluarkan baju kebaya. Lepas tu awak pilih negara, contohnya awak nak pasarkan barang awak ke UK. Adakah berjaya perniagaan awak, baju kebaya awak bila awak pasarkan ke UK? Research dulu. Tak boleh. Kita kena buat research dulu. Tak boleh sesuka hati kita meredah je. Tak boleh lah. Jadi kita kena tengok. Mungkin pembeli kat sana kat UK mungkin daripada kalangan penduduk Malaysia sajalah yang belajar kat sana, menetap kat sana. Tapi dia punya pasaran terhad sajalah kepada orang yang asalnya daripada Malaysia. Betul? Jadi kita buat research terlebih dahulu. Tapi kalau kita tengok IB yang kalau menggunakan IB International Business, research kita agak lebih mahal lah.
sebab kita terpaksa berhadapan dengan banyak negara, kehendak banyak negara kan. Jadi kalau macam apa syarikat apa? Mereka cakap Adidas macam Nike. Saya suka sebut Adidas dan Nike sebab terdekat dengan awak lah. Adidas, Senang. Nike semua senang kan. Dan Nike, dia terpaksa lihat lihat apakah design yang mereka nak keluarkan untuk setengah negara. Ada juga saya tengok kebanyakan Adidas keluarkan barang di Spain, okey, barangan di Spain tapi tidak dipasarkan di US, tak dipasarkan kat Malaysia, kat Thailand tak pasarkan benda tu. Sebab apa? Sebab kajian yang mereka buat, Spain memang daripada survey yang mereka buat, Spain, Sepanyol dia nak barang macam ni. Jadi itu hanyalah valid kepada negara Sepanyol sahaja. Okey, Malaysia nak yang corak lain. Dia buat corak yang sesuai dengan kehendak orang di Malaysia. Okey, itulah gunanya survey ataupun research. Okey, boleh faham? Boleh. Boleh faham. Okey. Ada masalah tak setakat ni? Differences. Cepat. Saya bagi masa kejap. Ada masalah tak? Kalau korang ada masuk ni, saya risaulah korang tak dapat. Saya okey je. Okey. Boleh lah. 6 orang, 4 orang kita masuk. Mana perginya? 4 orang lagi. Tidur. Main PUBG semalam lambat balik. PUBG. Okey. So, nombor 9. Nombor 9 differences yang terakhir untuk IB dan juga domestic business. Kalau tengok dalam domestic business, factors of production are mobile various